Okey, kembali semula di Malaysia dengan kejut ya. Kami bermula November memang 10 pagi. Ya. Hari ini saya Petri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim akan menemani anda 1 jam ini. Petri dia senyum-senyum kambing tadi gelak-gelak tu bukan apa. Tak, rasa baru. Sebab saya rasa hari ini saya nak berniaga ya. Itulah dia. Aneka cendawan ini yang kita nak bawakan di MSI pagi ini untuk berikan anda kecakapan ilmu berkenaan dengan cendawan dan khasiatnya. Itu dia. Saya teringat lagi saya buat satu bacaan lama dah. Sezaman sekolah lagi. Katakan cendawan ni dia ada rasa yang keenam. Biasa sedap kan? Ada rasa sedap. Lepas tu ada rasa yang satu lagi. Kalau Jepun dia panggil umami. Okey. Jadi cendawan termasuk dalam kategori umami. Jadi anda kena dapatkan cendawan sebab bukan hanya sedap tapi juga manfaat. Cuma kita ni biasa Rina yang mana kalau jenis cendawan ni? Oh, kalau yang senang tu selalunya cendawan tiram lah. Sebab yang ni kat pasar tani ada, dekat pasar raya ada kan. Lepas tu dia paling senang untuk masak apa saja jenis masakan. Awak kenal tak jenis-jenis cendawan ni? Itulah dah lupa. Tapi yang ni biasanya dimasak dengan brokoli kalau kita buat pesan di kedai kan? Betul. Okay. Ini kalau kebiasaannya dalam tom yum. Ini kalau dalam spaghetti. Nama jenis tak ingat. Tak apa, sekejap lagi kita akan buat ulang kaji. Tapi sebelum tu, pagi-pagi ni, apa kata kalau kita kongsikan dulu aneka resepi cendawan. Sebab saya percaya ada macam-macam cara untuk kita masak cendawan ni, Fat. Baik, di sini bukanlah Mila Jirin ya. Mungkin nampak macam rahsia. Ya, bukan. Tapi inilah Puan Siti Mahirah Awang atau lebih dikenali sebagai seorang influencer yang menggunakan nama Mahir. Mahir Kitchen. Baik, biasa kalau saya ke restoran yang organik kan, yang tak makan daging, jadi mereka cendawan ni dibuat sate dan pelbagai daging. Betul. Tapi rasanya tu mungkin diubah sesuai lah supaya dapat menggantikan mereka yang tak boleh makan daging ataupun ayam. Okey. Nampak memang sedap, memang kita dengan jiwa kampung kita. Sebab kalau tengok kat sini, ini normal lah kan kita letak cendawan dalam masak lemak cili api ya. Ini telur itik. Telur itik dengan cendawan. Ini cendawan salut telur tumis budu. Tumis budu. Favorite Petri Yahya. Baru reka semalam. Baru reka semalam. Wow. Yang ni? Cendawan tiram tumis belacan. Tumis belacan. Awak ni kalau macam ni je kurma Okey, jom kita nak demo yang mana satu ni? Okey, hari ni Mahir akan kongsikan cendawan tiram tumis belacan. Kalau ikut dia resipi masakan kampung lah. Walaupun simple tapi sedap. Okey, baik. Dah tentu dah kita perlukan cendawan tapi jenis tiram lah ya. Saya gunakan cendawan jenis tiram lah. Apa-apa cendawan boleh tak sebenarnya? Apa-apa cendawan pun boleh. Kalau ada cendawan busuk tu, memang yang tu pun sedap. Okey. Itulah bila sebut cendawan ni saya teringat sama-sama itu kan. Teruskan. Ulat sisir. Kan? Betul, cendawan ataupun orang panggil cendawan sisir lah kan. Sedap lah. Itu sedap kan kalau masak lemak cili api. Saya akan start tumis bahan. Kalau ikutkan bahan-bahan dekat sini bawang merah, cili merah, cili padi. Kalau cili padi kampung tu lagi sedap lah dan wajib ada belacan. So bahan tumbuk dia akan jadi macam ni lah. Tumbuk halus. Kita tumbuk kasar-kasar baru sedap ya, dapat rasa. So saya akan kalau kita buat kuih sawah ni memanglah belakang sawah padi kan, buru-buru berterbangan pagi ni. Awak siap membayangkan persekitaran dia ya. Sebab kebetulan pula di depan kita ni juru kamera yang semuanya adalah orang-orang moden ya. Macam ni spaghetti, Imam Muniri dia suka macam macam apa? Burger. Itulah okey. Jadi sesuai kita beri satu yang kontra. Okey. Senang kan dia kategori yang campak-campak juga kan? Betul, campak-campak je ni. Yang ni saya akan tumis dulu. Tumis dia sehingga dia garing dan naik bau lah. Nanti bila dia dah garing tu belacan dia tu akan bau akan sama bagi aroma lagi ya. Tapi nak tanya kalau kita nak tambahkan lagi aroma tu dan juga rasanya, kita letak udang kering boleh tak? Boleh. Kalau nak letak bilis ataupun udang kering pun boleh. Boleh. Biasa macam kita buat untuk asas nasi goreng kampung kan letak bilis kan. Pandai awak ya. Okey. Tapi cendawan ni kita basahkan dia dulu Kalau ikutkan saya rendam dia dulu dengan air garam, lepas tu saya kemudian saya bilas lah. Okey. Kalau tengok bahan-bahan ni pun dah garing, so saya akan masukkan cendawan ni, cendawan tiram. Semudah tu saja. Semudah tu saja. Lepas tu kalau ikutkan air dia tak perlu banyak sebab air dari cendawan ni akan keluar dengan sendiri. Cuma saya masukkan dalam suku gelas. Tapi kalau nak masakan ni lebih berkuah, boleh letak banyak. Ada setengah orang suka berkuah. Macam Petri, dia ingat kurma tadi. Cendawan, okey, sampai itu Rena. Ya. Apakah peribahasa yang melambangkan menyebut cendawan?
Alamak. Bagaikan cendawan Bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Tiba-tiba blank pula. Awak suka bagi hujan tiba-tiba kan? Okey. Apa pun cendawan ni biasa saya tengok ada juga yang dah ramai kan buat gorengan. Okey. Kadang kita tengok ada macam pisang goreng, kemudian ni cendawan goreng pun ada. Dah jadikan sebagai salah satu jualan kan? Peria goreng, kangkung goreng semualah ya. Kalau awak lah Fitri Yahya, cendawan ni apa yang menjadi kegemaran awak? Masakannya jenis apa? Itulah saya suka macam ada elemen oriental, Chinese food kan. Yang tadi saya sebutkan ada brokoli, masak tiram lah kan? Masak tiram. Sedap tu. Akhir sekali kita letak ni je garam dengan perasa. Kalau ikutkan belacan ni dah ada rasa masin, so saya letak sikit je lah garam. Kalau nak letak gula sedikit pun boleh untuk balancekan rasa. Tapi saya ni pemakan pedas, memang wajiblah ada cili kampung ni kan. Kalau suka pedas boleh lebihkan lah. Okay, lepas tu saya tutup, masak dalam 3 minit, terus siap. Macam tu je. Senang. Apa lagi antara menu-menu menarik yang selalunya Mahir akan kongsikan berkenaan dengan cendawan ni? Okey, selalunya saya akan selalu saya masak cendawan goreng telur, salut telur tu je lah. Di kosong tu. Lepas tu makan yang tu dengan kicap, taruh kicap, yang tu pun dah sedap. Letak kicap? Letak kicap. Ataupun satu yang lagi cendawan telur dadah. Tu pun sedap juga. Ini saya buat masa kalau isteri saya mengandung peringkat awal lah, mesti buat macam ni. Awak pernah rasa? Cuma dia berkuah sikit lah. Berkuah sikit. Memang letak budu kan? Letak budu. Telur masak budu ni. Okey. Saya nak rasa sebab nak tunggu tu masak lagi beberapa minit kan. Jadi awak pun boleh rasa. Saya yang ni lah. Awak nak rasa budu? Budu. Biasalah Isterinya orang Kelantan. Okey. Saya rasa yang kita masak tadi ni. Ambil kuah dia sikit. Makan Okey, jemput makan. Abang ni je saya nampak tokoh Tokoh makan, apa? Makanan menu kampung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdempar pula saya. Sedap. Terasa pedas dia. Ini kalau makan dengan nasi panas-panas sedap ni. Betul. Ada ikan goreng pelaling dengan yang ni dah cukup dah. Baik. Kelantan panggil apa kalau ni? Macam melekat. Nyakuk. Nyakuk. Apa tu? Nyakuk macam sedap lah. Terlekat gitu lah. Okey, saya Awak cili padi dia tu. Nak makan lagi tapi takut terbatuk pula. Awak tak nak rasa tu ke? Masak lemak. Saya nak rasa tapi takut. itulah. Nak rasa? Kita bersiaran kan? Dia takut lah tu. Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan rasa lagi. Apa pun terima kasih kepada Mahir berkongsi hari ini satu resepi paling ringkas. Lepas ni, yang mana kat rumah tu dah ada idea kan? Boleh cuba. Senang ya? 3 minit siap. Mahir nak Kejap nyanyi saja. ke? Tak? Tak ada. Tak ada? Sebelum kita nak Dah 3 minit gerak, belum? Tengok dah siap dah. wah, ini memang kita nak berkuah Benda berkuah. kalau boleh nampak lah ya. Nampak tak? Okey, baik. Cuba lagi ke? Itulah yang ni pula. Dia Tadi tiba-tiba. kata sedap kan? Okey. Tapi memang sedap, sedap betul. Pedas sikit lah saya buat. Boleh, sedap kan? Boleh bawa tu sambil kita nak jalan, boleh bawa. Tak ada masalah. Terima kasih Mahir. Terima kasih Nanti banyak. kita jumpa lagi Kita untuk jumpa pelbagai lagi. resepi menarik. Okey, ini yang kebiasaannya. Macam awak sebut tadi lah kan. Ya. Gorengan. Bila sebut tentang gorengan ni, cendawan celup tepung antara menjadi pilihan saya tau. Tapi saya berimpian yang ni saya nak buat kalau ada majlis-majlis lah. Resepsi ke. Okey. Kenapa resepsi? Macam-macam Okey. majlis boleh kita buat. Okey, kita bersama dengan Puan Maizatul dan juga Cik Muhammad Habib. Okey. Cik Maizatul, maaflah Producer Cik. Okey. Okey, Mai dan juga Habib. Ini kalau kita tengok memang sekarang ni kat mana-mana pun orang akan jual kan. Tapi kita nak tahulah aneka cendawan ataupun jenis cendawan yang Mai kongsikan pada hari ini. Kita menggunakan cendawan tiram Okey. dan juga cendawan inoki. Inoki. Dua jenis cendawan ni saja. Okey, boleh kita tunjuk cara-cara bagaimana kita nak buat cendawan celup tepung ni? Jom. Habis nak tunjuk kan? Okey. Memang dah berapa lama sampai tu berniaga? Tahun lebih lah. So lebih ya? Okey, bagi macam mana boleh jatuh cinta dengan cendawan ni? Kerana pembacaan ke? Mula-mula kita Sebab minat makan cendawan ke? Betul. Satu minat, satu kita waktu kita minta tu kerja kosong kita
sementara tunggu kerja, kita buat spare masa untuk niaga lah. Sambutan okey, dah tahu tu? Alhamdullah. Maksudnya okey lah tu. Okey. Baik, itulah inovasi dan juga mungkin semangat keusahawanan. Okey. Jadi resepi ni memang belajar masuk kelas ke ataupun daripada orang lain ke atau memang Rika sendiri? Kita belajar. Belajar. Okey, baik. Okey, boleh kita teruskan. Kita tunjuk Habib macam mana kita nak buat ni. Tapi tak dengar suara lagi? Habis? Nak maju ke apa? Okey. Okey. Siapa nak tunjukkan? Jom. Habis, sekejap. Dah. Boleh? Boleh. Ramai teringin ni. Itu dia. Semerbak. Okey. Kita Habib, nak tunjuk sikitlah hasil dia. memang membantu ke macam mana? Dia kita dengan dia. Si adik saya. Oh, itulah dia. Itulah tak dengar suara lagi Rina macam mana? Boleh bantu tak dengar suara dia? Okey, adik Habib tengah buat apa tu? Tengah Salut tepung. Salut tepung. Okey, salut tepung. First, mula-mula kita akan basuh. Mungkin ada setengah orang dia basuh dengan air garam. Tapi kita basuh dengan air biasa saja. Okey. Lepas tu kita akan tapis. Sekejap sahaja tapis. Ini kita balut. Okey. Memang kita gaulkan dia atau kita sebatikan dengan tepung tu sekali tu je lah. Sebab ada setengah orang dia akan salut dengan tepung, kemudian telur, kemudian tepung balik. Sebab cendawan dia dah basah. So kalau kita balut sekali nanti dia jadi lebih tebal tepung lagi tak rasa cendawan. So kita sekali balut, lepas tu kita senang tapis macam goreng. tu Okey, baik. Okey, dah siap. Ini kita nak goreng inoki. Ini kita goreng. Kang goreng. Biasa kalau di jualan tu di mana? Di Bandar Tusin On. Jalan Suakasi Bandar Tusin On. Ini saja ke atau ada menu lain? Ini saja. Tapi sambutan bagus ya? Alhamdulillah. Petang-petang balik kerja memang itulah. Okey. Kita kena tapis lah supaya tak berlebihan tepung dia dapat rasa. Biasa Habib memang buat tugas apa je? Memang untuk menggaul. Dua-dua. Dua sekali. Cashier boleh, akang okey. boleh. Biasa purata kan berapa banyak boleh jual dalam sehari? Dalam 5-6 kilo. 5-6 kilo. Okey kita tu. Wah, seronok dengar. Tapi pastikan minyak kena panas. Betul-betul panas Nanti dia lembik, Kalau minyak dia kat panas nanti dia cendawan kita akan jadi lembik ya. Lepas tu dia makan minyak lah kan. Betul. Okey, baik. Biasa Habib tengok pelanggan berulang lah. Hari ni dia datang, esok datang lagi. Sedap tu. Itu mesti ada rahsia dia. Apa kelebihan ataupun istimewanya cendawan daripada Mai dan juga Habib ni? Mungkin garing. Mungkin garing. Garing. Satu garing, dia tahan lama kan garingnya. Dari segi tepung dia memang ada tepung yang istimewa, adunan yang special lah. Cuma apa tips yang kita boleh bagi kalau biasa orang akan guna cendawan tepung franchise macam kita antara besari ke ataupun bonceng ke. Tepung yang sedia ada Tapi kita nak bagi dia rangup, mungkin kita boleh campur dengan tepung beras ataupun tepung jagung. Itu untuk bagi lebih rangup. Betul. Pilihan tepung penting ya untuk rangup. Betul. Okay, baik. Sampai tu sebab dia masih panas kan, kita akan cubalah. Tak sabar dapatnya. Baik. Awak nak cuba yang panas tu ke yang ni? Mana yang panas? Sebab yang panas yang ni tu, panas ni. yang panas tu biar dia lebih rangup ya. Memang laku. Ini saya seorang boleh habis ni. Sedap sangat. Satu tips lagi, kita punya tak boleh bancuh dengan cendawan tepung yang basah. Okey. Kena kering. Kalau Kena basah kering. dia akan tanggal dia punya Tepung tu tertanggal daripada cendawan dia. Ada lagi tak idea sebenarnya selain daripada tiram dan juga enoki nak kembangkan lagi pada cendawan-cendawan yang lain? Okey, kalau insyaAllah kalau ada rezeki kita buat mushroom soup mungkin. Tapi itulah. Menarik tu. Yang berkaitan dengan cendawan lah. Seronok Okey. Ramai pelanggan lagi lah seronok kan? Pelanggan biasa senyum ke? Senyum. Pelanggan senyum kan? Senyum. Awak. Okey, memang sedap. Saya suka sebab saya ni kan pemakan pedas. Saya dapat rasa kepedasan tu. Biasa orang kata apa? Habib, pedas ke nak yang kurang pedas? Kadang-kadang ada orang kata yang nak pedas, ada orang kata yang tak nak pedas. Yang tak pedas tu daripada budak-budak lah. Anak budak. diorang. Memang ada jenis dia lah jual. Tak, kita buat pedas je. Kita buat pedas je, Sebab satu kalau jenis tak je. pedas, nak buat tak pedas, kita kena ada 2 kuali. Okey. Itulah. Tak apa ke kami makan lagi ni sebab sedap sangat. Sila. Sedap ah? Kami nak menikmati dulu cendawan crispy ni. Idea untuk anda lah. Walaupun dah emission ke-10 tapi nanti petang nak buat ke memang boleh. Praktikal. Cuma kena belajar untuk buat ni lah. Tepungan dia. Tepungan. Terima kasih Mai dan juga Habib bersama kita hari ini. Kita nak berehat seketika. Dah makan, dah rasa pelbagai jenis masakan cendawan. Lepas ni kenalah tahu khasiat dia. Berbincang secara ilmiah pada ni Mesyaib di sebalik cendawan. Lagi.
Baik, tak lengkap Malaysia tanpa kita ilmiahkan satu topik perbincangan. Di sebalik cendawan ni, apa mungkin ilmu lain yang kita mungkin dah biasa dengar ataupun jarang dengar untuk menambahkan ilmu di jiwa? Okey, hari ini kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan cendawan dan juga ciri-ciri morfologi dia dan teknik tanaman cendawan di sendiri. Bersama kita dua tetamu hari ini. Di hujung sana kita bersama dengan Dr. Sumayah Abdullah, pensyarah kanan Jabatan Perlindungan Tumbuhan Fakulti Pertanian UPM, Universiti Putra Malaysia. Terima kasih bersama kami, Doktor. Sama-sama. Baik, yang kedua, saya kena sebut hati-hati. Okey, namanya ialah Sanisahuri Sanuri. Wah, sedap nama. Umpama penyanyi. Pengusaha kita. Baik, kita mulakan doktor dulu. Sebab kita nak mengetahui, doktor, di sebalik cendawan ni, mungkin morfologi dan juga apa keistimewaan cendawan ni sebagai permulaan. Terlebih dahulu, terima kasih atas jemputan. Okey, cendawan ni di dalam pertanian dia dikelaskan di bawah Kingdom of Fungi ataupun kulat. Dia berbeza dengan tumbuhan di mana cendawan ni dia bersifat heterotrof. Dia memerlukan membuat makanan dengan mengambil nutrien daripada sama ada tumbuhan ataupun haiwan. Okey, dari segi kulat dia ada kulat mikro yang lebih kecil, manakala cendawan di bawah makro di mana kita nampak kan dia lebih besar sebetulnya. Okey, dalam cendawan ni kita apa yang perlu, pertama kita kena identifikasi untuk kenal pasti spesies, dan seterusnya kita dapatkan kultur untuk kita teruskan dengan proses penanaman ataupun pengeluaran. Berapa anggaran jumlah spesies cendawan yang ada? Yang dekat Malaysia ni ada berapa? Okey, dari segi keseluruhannya di dunia ni dalam 2000 spesies, 2000? tapi yang di Malaysia lebih kurang 25 yang kita biasa tanam, lebih kurang dalam 17 ataupun dalam yang dalam 10-9 macam itulah yang dikomersialkan di Malaysia. Yang dikomersialkan termasuklah cendawan tiram ini, kan cendawan-cendawan yang lain jugalah. Tapi hari ini sebenarnya bersama juga dengan Puan Sanisahuri hari ini nak tunjukkanlah kita cara tanaman cendawan. Kalau kita tengok ada pelbagai kaedah dia kan. Yang saya pegang ni sebenarnya adalah jerami. Ya, betul. Okey, ini salah satu kaedah dia. Tapi kami berdua ni nak belajarlah hari ini. Boleh. Cara nak menanam melalui mengkaedah jerami ni bagaimana? Okey, sebenarnya bahan utama yang kita perlukan adalah jerami. Okey, sebab jerami ni mudah dapati dari sebabnya kita di Malaysia tanam padi setahun 2 kali. Jadi bahan mudah dapatlah. Okey, sekarang kita ada jerami. Bahan kedua adalah kapur pertanian. Kapur pertanian. Ini benih cendawan. Okey, yang biasanya Puan Sumayah akan buat di dalam makmal lah. Ini boleh menumbuhkan berapa banyak? Yang ini boleh 4 beg dalam beg berat 1 kilo cendawan. Okey, baik. Lepas tu kita perlukan plastik untuk kita buat beg, tali dan peralatan untuk cucuk, untuk kita buat lubang. Jadi kita buat yang mudah-mudah, maksudnya bahan yang mudah didapat. Okey, cara dia mudah, iaitu jerami ni saya akan rendam bersama kapur pertanian selama 1 malam hingga ke 2 malam. Berapa banyak jerami yang akan direndam tu? Okey, biasanya saya akan rendam 40 hingga ke 50 kilo, kapur lebih kurang dalam 500 gram. Selama 1 hingga 2 malam. Kalau alternatif kepada jerami apa? Okey, selain daripada ni, sebenarnya ini alternatif. Asalnya ini. Asalnya abuk kayu getah. Asal abuk kayu getah. Jadi tahun 2013 saya menggunakan jerami. Jerami untuk alternatif, bukan menggantikan, sekadar menambah. Sebab Puan pun dari Sungai Besar kan? Ya, betul. Kawasan padi kan? Ya, betul. Memang senang untuk membekalkannya. Okey. Lepas dah rendam selama 2 hari, apa proses seterusnya? Proses seterusnya saya akan rebus selama setengah jam bersama air mendidih. Lepas tu saya akan toast. Jadilah seperti begini. Okey, dia basah-basah sikit, lembab-lembab. Okey. Dan dah boleh dimasukkan dalam plastik. Kami nak cuba boleh? Boleh, tak ada masalah. Patrick, silakan. Okey. Saya betul nak tanya dengan doktor. Cendawan majoritinya yang spesies ni semua yang jenis boleh makan ataupun ya, yang kita selalu tanam adalah yang boleh dimakan.
Okey. Contoh macam cendawan kat sini, dia adalah bersuhu sejuk sebenarnya. Ini kategori jenis-jenis dia kan? Yang perlukan suhu sejuk. Tapi kalau yang macam tiram, kita boleh tanam pada suhu biasa di Doktor, yang mana persekitaran. cendawan yang kategori kayangan tu? Kategori kayangan. Selalunya Paling yang susah lah. yang suhu sejuk ni, kategori kayangan ni macam cendawan butang. Yang ini cendawan shiitake. Yang ini cendawan shimeji. Dan, semua ni kita import lah kebanyakannya sebab dia bersuhu sejuk. Dan ini cendawan jarum emas, Flammulina Apa inoki inoki. Oh, ini kita terus masukkan je. Okey, nanti Padatkan dia ke? saya akan bahagikan dulu benih. Okey, biar jangan terlebih sangat benih. Okey. Jadinya okey. Oh, itu bentuk dia. Okey, yang sebenarnya yang cendawan ada yang putih-putih ni. Yang ni adalah biji jagung. Biji jagung. Biji jagung tu dia sebagai perantara. Yang putih tu adalah mycelium. Ini mujalah cendawan ni kategori yang senang membiak. Ya. Kaedah pembiakan dia pula bagaimana, doktor? Kaedah pembiakan kita boleh sama ada melalui spora ataupun tisu culture. Tisu kultur. Kalau macam di bahagian ni sebenarnya kita boleh ambil dia punya dalam tu untuk kita dapatkan tisu culture dia. Bahagian dalaman. Kalau di bahagian spora selalunya kita akan ambil di bahagian insang dia. Dia ada spora. Jadi dengan penelitian yang doktor buat, apa mungkin penemuan yang mengagumkan tentang cendawan ni? Ini dari masa ke masa kita sentiasa kan buat kajian. Selalunya kita cuba untuk mencari cendawan liar yang kita boleh tanam di spesies cendawan liar yang kita cuba untuk komersialkan dia. Okey, seterusnya dah sedia ke? Saya tak sabar sebenarnya. Okey. Kita ambil sedikit benih. Oh, benih dulu. Benih dulu. Okey, sikit. Okey. Taburkan Tabur je. dia. Okey. Okey, ambil jerami. Oh. Okey. Bila Rina Masukkan. hujung minggu kita Apa salahnya kita bertanya sekejap, menambahkan pendapatan. Mungkin jadikan dia salah satu ni pendapatan nanti waktu persaraan. Ya. terapi ni. Okey, kita nak berapa banyak dia? Berapa Okey, sekurang-kurangnya 1 hingga ke 2 inci. Oh, Okey, lebih kurang. Tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi. Padatkan. padatkan Okey, padatkan. Seronok pula. Okey. Sambil minum teh tarik kan. Okey, tambah lagi sikit. Saya tambah lagi. Tambah Okey lagi dah. sikit. Okey, mampat sikit. Okey. Okey, lepas tu ambil lagi benih. Ambil lagi benih. Kita tabur keliling. Link pula. Keliling. Oh, tabur keliling. Keliling. Tu tengah sikit. Okey. Okey. Lepas tu masuk balik jerami. Oh, okey. Masuk lagi lapis Masuk lagi lapis sampai Doktor nak sehingga dia tahu benar. juga, doktor, apa agaknya manfaat ataupun khasiat cendawan itu sendiri? Okey, dari segi kelebihan lah kita kata cendawan ni dia kaya dengan nutrisi. Contohnya dia tinggi protein, ada vitamin, dia bebas daripada kita kata lemak dan rendah kalori. Okey, dan juga bebas kolesterol. Dia kaya dengan serat lah. Okey. Selain tu dia juga mempunyai nilai ubatan yang banyak digunakan dalam bidang nutraceutical dan pharmaceutical. Dalam nilai ubatan dia banyak bersifat antioksidan dan juga anti keradangan. Selain itu juga meningkatkan sistem imun lah. Kemeriahan. Mungkin di sebalik manfaat tu ada juga kekurangan cendawan ni. Dari segi kekurangannya lebih kepada cendawan yang bersifat toksik atau toksin ataupun beracun lah. Okey. Selalunya antara cendawan yang selalu terkeliru dengan spesies yang boleh dimakan, contohnya cendawan busut, selalunya morfologi atau bentuk dia lebih kurang sama dengan cendawan beracun yang spesies Corophyllum molybdectis. So kena berhati-hati dari segi, sebab itu identifikasi itu sangat penting lah. Selain pada tu keburukannya ada setengah individu dia alergik terhadap cendawan. Betul. Kalau yang racun atau toksik tadi dia boleh menyebabkan mual, muntah, diarrhea ataupun juga boleh menyebabkan masalah penghadaman lah. Itu bagi mereka yang alergik dengan cendawan. Dan kalau macam untuk yang toksik dan beracun tu memang tidak boleh lah untuk individu. Dan
Doktor, adakah setiap jenis cendawan ni yang berbeza-beza ni juga berbeza dari segi hasilnya ataupun semua cendawan ni sama saja kebaikan dia? Okey, yang saya sebutkan kelebihan tadi, dia lebih bersifat general lah. Tetapi dalam setiap spesies cendawan tu, dia ada juga nilai yang kita kata ciri yang berbeza lah. Contohnya macam Lentulula edodes ataupun cendawan shiitake tu, dia ada unsur kita panggil lentinin. Dia punya sebatian sekunder, sebatian aktif yang ada dalam tu. Dia tak sama contoh kalau macam cendawan bunga kobe ataupun Hericium erinaceus scientific namanya, dia boleh kita panggil merangsang sistem saraf neuron. Puan Sanisa, apa kelebihan guna jerami ni berbanding Habuk kayu. Okey, sebenarnya kelebihan menggunakan jerami, bahannya mudah dapat, mudah kita dapat. Lepas tu kalau habuk kayu ni sebenarnya kalau untuk kayu getah 25 tahun baru tebang pokok kayu getah. Tapi kalau jerami dia setahun 2 kali. Jadi bahan tu mudah dapat. Lepas tu prosesnya agak mudah sedikit. Kalau habuk kayu ni kita kukus selama 8 jam. Yang ni ada dedak, habuk kayu, dedak, kapur dan air. Yang ini saya guna jerami, kapur, dedak saya tinggal. Lepas tu saya rebus hanya setengah jam. Yang ini kukus selama 8 jam. Itu perbezaan dia. Berapa besar ataupun banyak mana boleh hasilkan? Okey, menghasilkan sama lebih kurang. Yang ini pun lebih kurang 6 kali pengeluaran. Yang ini pun lebih kurang 6 kali pengeluaran. Sambutan bagus ya? Alhamdulillah, sambutan bagus. Sebenarnya bukan apa, kita nak memudahkan pembuatan. Maksudnya bahan yang mudah didapat, kita tak ada yang sukar. Jadi kalau sekali buat ni berapa banyak boleh hasilnya? Okey, mengikut kapasiti yang kita buat. Misal kalau misal kata kita satu hari buat 2 tong, bermakna lebih kurang dalam 100 beg, 200 beg. Harga jual macam mana? Harga jual cendawan. Cendawan sekarang ni kalau misal kata harga ladang, sekarang ni lebih RM13 hingga RM15 harga ladang. Dia bergantung mengikut zon ataupun kawasan juga. Kawasan, Teknik menggunakan habuk kayu ni bagaimana, doktor? Okey, Kalau kita tengok teknik guna jerami ni mudah juga kan? Kalau habuk kayu bagaimana? Okey, kalau dari segi habuk kayu, macam tadi kita kata dia perlukan ada campuran 3 bahan utama. Habuk kayu getah selalu yang digunakan, dedak padi dan juga kapur pertanian. Dalam nisbah ratio dia 100 habuk kayu, dedak padi 10 dan kapur tu 1. Okey. So dari segi tu kita campurkan dan selepas kita campuran tu kita akan masukkan air dalam kelembapan lebih kurang 60% dan selepas tu kena pengukusan. Lepas kita kukuskan, sebabnya kita nak memastikan tiada pencemaran lah. Walaupun dia sejenis kulat, tapi dia akan ada juga kita kata daripada kulat patogen yang akan menyerang. Nampak agak rumit juga kan teknik habuk kayu ni. Dan penjagaannya senang tak, Puan? Ada kaitan tak dengan cuaca ke apa semua? Ya, betul. Ada bergantung kepada cuaca. Kalau cendawan ni umpama kita orang kata cendawan tumbuh di musim hujan. Jadi begitu juga yang cendawan yang kita tanam. Bergantung kepada cuaca dan suhu. Sekitaran lah. Jadi seterusnya apabila dah siap, beg yang kita dah siap buat, kita akan terus cucuk lubang saja. Okey. Kita lubangkan. Ikat dan cucuk lubang. Okey. Ikat ada satu je tadi. Tak apa. Contohlah. Contoh, okey. Ini ikat betul ke ni? Ikat betul lah. Bolehlah minggu depan dah boleh ni ya. Dah boleh nikmati ke sana? Goreng cendawan lah. Okey. Itu kita lubangkan dia berapa banyak lubang tu? Okey, saya kalau misal kata beg yang besar macam ni, yang beg 3 kilo, saya akan buat 10 lubang. Okey. Yang kecil saya buat 8 lubang. 8 lubang. Okey. Tujuannya adalah supaya kita ada pemudaraan masuk. Dia memerlukan oksigen untuk Berapa lama untuk kita nak jaga ni sebentar hasil dapat dibuat? Kalau yang ini beg ni lebih kurang sekilo lebih kurang 15 hingga 20 hari dia dah tumbuh cendawan tadi lah. Penjagaan tu sepanjang tempoh tu? Dia tak perlu sangatlah. Maksudnya kita biarkan miselium tu bergerak biar dia sampai putih.
Miselium yang putih ni adalah miselium, dia bergerak penuh. Apabila dia dah penuh, dia dah rasa dia boleh keluar, dia akan tumbuhlah seperti ini. Maksudnya berapa banyak dia boleh kita kutip? Ada lagi tak yang akan keluar? Ada. Berapa kali? Biasanya 4 kali hingga 5 kali. Sama seperti bongkah ni juga. Sama juga. Bongkah ni cuma dia keluar di bahagian bukaan depan. ni. Yang ini lain, yang ke depan. Dia keliling yang mana kita tebuk tadilah. Ya, betul. Untuk dapatkan satu kilo cendawan segar ni, kita perlukan lebih kurang dalam 5 ke 6 bongkah ni untuk dapatkan satu cendawan segar. Bagi Puan Sanisa lah kepada mereka yang hari ini mungkin ada rasa minat untuk mencuba dan sebagainya, kaedah yang sesuai untuk mereka apa agaknya kalau boleh dikongsikan? Sebenarnya dua-dua kaedah boleh, tak ada masalah. Cuma kita kat sini kalau misal kata menggunakan kaedah bok kayu, kita memerlukan kos yang agak tinggi sikit lah. Kalau misal kata untuk jerami, kita memerlukan kos yang rendah sedikit lah. Bezanya agak berbeza sikit lah. Jauh kosnya. Kosnya lebih murah sikit. Sebabnya kalau untuk habuk kayu, kita perlukan penggunaan mesin, penggaul. Lepas tu dari segi steamer lah, pengukus, alat pengukus. Kalau sebab dia kena kukus. Kalau macam kaedah yang ditunjukkan oleh Puan Sanisa, dia hanya perlu masak, rebus, merendam dalam politank. Lepas tu saya memerlukan tong untuk memasak, seperti periuk. Lepas tu saya memerlukan, sebenarnya saya buat kaedah orang kata kitar semula, iaitu saya menggunakan mesin basuh yang terpakai. Saya ubah suai untuk jadikan sebagai untuk spin. Buang air sahaja untuk spinkan supaya dia lembap. Dia nak lembap, bukan nak basah. Jadi saya menggunakan mesin basuh terpakai. Jadi kos di bawah, orang kata di bawah 5,000 kita dah boleh tanam cendawan. Nanti ke Sungai Besar ke bolehlah kita tengok macam mana kan usaha ni. Sebab sekarang ni di sana pun zon memang membangun ya. Agro ni memang hebat sekali. Kalau bila kali terakhir Rina ke Sungai Besar ke kawasan-kawasan yang sekitarnya? Saya rasa tahun lepas kot. Okey. Pergi tengok penanaman tebu. Sekarang ni melon pun ada dah. Macam-macam ada. Okey, terima kasih kepada Dr. Dr. Sumaya Abdullah, Pencerah Kanan, Jabatan Perlindungan Tumbuhan, Fakulti Pertanian UPM. Dan juga bersama kita Puan Sanisa Huri Sanuri selaku pengusaha cendawan yang berkongsi banyak sangat tips berguna pada hari ini. Terima kasih kedua-duanya. Kalau Puan Sanisa Huri dengar ataupun menonton Indonesia, mesti terkejut kan? Ada individu yang Sanisa Huri yang tapi boleh nyanyi tak? Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak dengarkan lagu Jangan Sayang. Lagu apa tu? Rahsia. Kita nantikan.
Jangan pergi jauh, sayang. Okey, itu dia tadi. Kita dengarkan itu suara pagi ya. Suara pagi. Saya memang kagum tahu kalau mereka ni boleh datang sini menyanyi live lagi. Selamat datang Chelsea. Itu dia. Biasa tengok awak mesti bayangkan lakonan kan? Betul lah. Itu dia. Tapi memang berbakat kan? Sangat disebut berbakat. sebagai multilingual actress and singer. Betul. Jadi selama ni mungkin ada yang peminat tertanya kan, Chelsea mungkin banyak fokus drama-drama Cina ke macam mana? Pakai hand mic Chelsea. Okey. Pakai mic. Ya. Okey. Sebenarnya Chelsea banyak berlakon dalam filem dan TV series Melayu. Cina kurang sikit sebab Chelsea memang tak tahu baca Cina. Jadi itulah. Tapi sebenarnya Chelsea start dalam industri ni start menyanyi. Ingat tak Kopitiam? Lagu Kopitiam tu Chelsea yang nyanyi dengan Douglas. Sebab bila dah lama dalam industri, mungkin ada keinginan yang macam-macam kan? Apa yang menyebabkan kembali untuk menghasilkan single dalam bahasa Melayu ni? Sebenarnya dah lama Chelsea ingin keluarkan album sebab Chelsea memang suka tulis lagu, suka nyanyi. Tapi only recently Chelsea mula tulis lagu sendiri. Sebab dulu bila nyanyi dengan Douglas, it was like macam semua lagu dia tulis. Dan sebab bila masa muda macam I don't believe that I could write a song lah. Tapi sekarang ini nampak macam daripada hati sendiri yang senang. Betul. Dan dia sampai ke hati-hati yang lain bunga juga. melampangkan apa yang anda rasa sekarang. Bunga yang ada di situ. bunga? Macam hati anda juga tadi lagu tu. Betul Kami sampailah. Terima kasih. Sebenarnya bunga ni untuk Chelsea tak nervous. Sebab pemberi semangat. Memberi semangat. Chelsea sebenarnya sangat nervous. Tapi lagu tu tentang apa sebenarnya? Tenang je. Untuk cahaya mata ke untuk apa lagu tu? Lagu tu untuk orang-orang yang kita sayang. Sebab kita tak bolehlah paksa orang yang kita sayang untuk sentiasa di sisi. Tapi kita boleh minta baik-baik supaya dia orang jangan pergi jauh sangat dan kalau pergi mungkin jangan lama sangatlah. Sentiasa ingat dengan kita ya. Sentiasa ingat. Okey, Chelsea, sebab kalau kita lihat kan Mbak Fetri kata tadilah, Chelsea memang sangat berbakat kan. Tapi hari ini bila kita tahu bakat dalam nyanyian ni, apa lagi yang sebenarnya planning Chelsea untuk dunia muzik ini pula? Okey, sebenarnya album saya akan dikeluarkan dalam semua platform streaming pada 14 hari bulan November ini dan ini hanya possible sebab saya dapat sokongan dari Kementerian Komunikasi dan My Creative. Saya Chelsea sangat berterima kasih dengan susah tak penghasilan lagu ni sebab bila kita buat penghasilan lagu ni anda tulis sendiri kan, jadi mungkin nak yang terbaik, nak jaga vokal kan, nak jaga dia punya mood tu, vibes dalam lagu tu. Sebenarnya dah lama itu je Irina dengan Farouk. Producer saya Irina Taib dan Raja Farouk banyak macam mana nak cakap banyak tolong saya. Banyak memberi sokongan lah ya. Banyak tolong saya, banyak bagi sokongan kepada saya untuk menghasilkan bukan saja single ni tapi seluruh album ni. Berapa lagu ada? Ada 11 buah lagu dan satu lagu bonus yang ditulis oleh Abang Chelsea. 11 lagu maksudnya lama juga proses kan untuk hasilkan? 10 tahun. Dalam 10 tahun untuk menghasilkan lagu-lagu ini. Dan tapi 10 tahun berbaloi lah sebab lagu tu daripada hati sendiri kan? Sangat berbaloi. Dan dalam 3 bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan dialek Hokkien Penang. Sebab Chelsea dari Penang. Okey, yang tu boleh belanja tak hari ni? Saya teringin lah nak dengar. Hokkien, boleh. Lagu Hokkien yang saya tak bawa ukulele hari ni tapi boleh saya nyanyi a cappella. Okey, boleh. Nak dengan lagu pasal ibu Chelsea ke nak dengan lagu pasal makanan di Penang? Dua-dua makanan. boleh. Awak makan je. Jadi saya nyanyi pasal ada satu gerai Hokkien Mee di kampung Chelsea iaitu Pulau Tikus. Hokkien. Tapi kalau pergi
lepas pukul 8.30 Habis. pagi habis tak dapat makan. Jadi Chelsea menghasilkan lagu ni bila masa pandemik. Sebab rindu nak makan. Dan rindu rumah. Sebab tak boleh balik kan? Sebab tak boleh balik. Okay, kita nak dengar sikit. Okay. Balai tui bin Hokkien mi, điều ai khi về cha cha khi, 8點半流吹暖，歹勢哈 miss， 明仔較早過來。 Wah, nak tahu maksud dia boleh tak? Maksud dia balai tui bin Hokkien mi, Hokkien mi yang di depan balai polis. Oh, okey. Sebab dalam Hokkien kita dah tahu dah lokasi dia. Balai di Pulau Tikus. Kena beli awal-awal pagi. 8.30 pagi. Sorry ya, Miss. Esok datang awal sikit boleh? Okey, kita dah faham maksudnya. Penang Hokkien kan? Penang Hokkien. Jadi semua lagu-lagu ni akan berada dalam semua streaming platforms. Okey. Mulai 14 hari bulan November ini. Jadi tak sabar Chelsea nak sharekan semua ni dengan tajuk album? Semua. Tajuk album Book One Songs for You and I. Jadi ini macam satu album penuh dengan cerita-cerita. Berapa lagu Melayu? 2 lagu Melayu, 2 lagu Hokkien dan matematik dah hilang ni. 6 lagu Inggeris. Oh, memang pilih Hokkien tak pilih Mandarin Sebab Penang kan, untuk sebab target. Penang dan Hokkien adalah mother tongue Chelsea dan sebab Chelsea pun dari keturunan Baba Nyonya. Jadi banyak bertutur dalam bahasa Hokkien dan bahasa Melayu kat rumah. Hokkien. Kyo Hami Mia tu Hokkien. Hami. Hami tu Hami is Hami itu artinya apa? Hami. Boleh tak kongsikan sedikit video klip Jangan Sayang? Video klip Jangan Sayang. Rakaman ni di mana? Rakaman ni semua dirakam di KL dan ini adalah ni Christina Suzanne, kawan baik Chelsea. Pelakon juga tu. Pelakon Chelsea jadi juga. diri sendiri ke ada watak lain dalam klip ni? Saya watak inspektor, bukan inspektor, macam investigator dengan dua orang gila ni. Yang tu Nazira Taib dari Impatient Sisters. Dan yang tu juga lagi satu Impatient Sisters. Soraya. So music video ni dihasilkan oleh Laya Lucida, oleh Arja Films yang disokong oleh Laya Lucida dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada dia. Kami ucapkan selamat berjaya untuk Chelsea. Terima kasih. All the best, Chelsea. Thank you. 10 tahun ya. 10 tahun. Pasti ini satu kepuasan untuk Chelsea juga kan? Yes. Okey, baik. Kita doakan yang baik-baik saja untuk perjalanan bukan saja dalam dunia lakonan Chelsea tapi juga dalam dunia muziknya. Ada rezeki kita jumpa lagi. Okey? Terima kasih. Baik. Terima kasih semua. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti nak tengoklah hasil yang masakan tadi untuk sekali lagi Fitri rasa. Apa kan? Tadi yang belum cuba yang masak lemak kan? Kejap lagi awak cuba. Okey, terasa selepas. Terima kasih. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk MHI pada hari ini dan kita sekarang ini pun hampir jam 11 pagi. Kita nak kongsikan dah siap semua menu yang ada. Betul. Bertemankan semua pengusaha cendawan dan juga doktor. Betul tu ada nak kongsikan Okey. Baik, di berita harian kita nak kongsikan berkenaan dengan JPS guna strategi baharu untuk bina takungan air bawah tanah. Ini adalah bertujuan untuk memastikan bagi mengurangkan impak banjir kepada warga kota dan sekitarnya. Berikutan kawasan yang ada untuk membina kolam takungan banjir adalah terhad di Lembah Kelang. Jadi ini merupakan salah satu strategi baharu. Dan di Metro jarang tapi berlaku. Ini insiden yang melibatkan seorang remaja yang cas telefon di dalam bas dan terbunuh kena rencatan elektrik. Dan dia disifatkan jarang tetapi berlaku. Jadi takziah kepada keluarga Nur Ashmawi Jasmadi yang berusia 18 tahun.
Okey, baik. Tenaga Nasional telah pun menampilkan program khas bertajuk Cahaya Impian yang menyinari harapan setiap mereka yang memerlukan. Dah bermula sejak 4 Oktober lalu dan bakal berakhir pada 8 November ini pada Jumaat jam 10 malam hanya di TV3. Anda juga boleh stream melalui Tonton. Jom kami kongsikan kepada anda sedutan berkenaan dengan program Cahaya Impian menyinari harapan insan. Mungkin hadiah juga dari dia untuk saya. Berusaha jugalah kalau boleh nak rumah sendiri ya. Ribuan terima kasih bagi saya satu hadiah besar. Mak kita dah tunggu lama dah rumah baru. Gembira benar. Marilah dianjur kasih ni dengan POTMB ni memang TikTok lah sini selesa sangat. Okey, Abel membawakan program pendidikan bertajuk Better Sure Grow to Great musim ketiga, hasil kolaborasi dengan rakan nutrisi globalnya Kelab Bola Sepak Real Madrid yang menampilkan dokuseri 6 episod baru-baru ini. Dan minggu ini Better Sure Grow to Great telah berada di episod terakhir. 14 bintang bola sepak juga telah pun mengakhiri perjalanan mereka dalam program ini. Jom kita saksikan Better Sure Grow to Great hari ini jam 7.30 malam di TV3. Dan episod akhir kita ucapkan kepada semua ini jam 7.30 malam. Tadi Tania, semoga terus memberikan kehebatan yang berterusan. Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada anda penonton setia kami. Dan inilah hidangan menu-menu yang kami kongsikan daripada anda sejak awal pagi tadi. Mudah-mudahan memberi inspirasi untuk ibu-ibu di luar sana. Itu dia. Ini senang, ada yang mungkin jenis campak, ada yang bukan ketelitian. Yang penting dapat memberikan rasa dalam rumah anda, insyaAllah. Esok kita akan kembali di MSR dengan topik yang penting, kelumpuhan saraf ataupun stroke untuk panduan kita bersama. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Rina Kasim. Saya Fitri Yahya. Nak rasa lagi? Mampukah